Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada teman-teman yang berada di alam maya ya. InsyaAllah bersama kita adalah saya Ustaz Nabil Al-Hafiz. Ya, Ustaz Nabil Sudan Al-Hafiz. InsyaAllah Ustaz ya. Kalau sebelum ni kita berbicara berkaitan dengan isu stres, kemudian kita pasal anxiety, kita tentang depression kan. So insyaAllah untuk slot kita pada hari ini kita akan bincangkan tentang anxiety bukan sampuk. Anxiety bukan sampuk. Okey Ustaz. Itulah kita tengok hari ni bila situasi masyarakat kita ketika ini kan. Maksudnya bila ada sikit-sikit ada sakit je mesti nak salahkan jin. Mesti nak kata mesti ada unsur-unsur sihir, unsur-unsur saka. Apa pandangan Ustaz? Dia sebenarnya benda ni sebenarnya mungkin dah daripada zaman ke zaman sebenarnya rasanya lah. Mana sikit, dulu orang kadang-kadang setengah orang sakit perut pun jin. Kan? Jin semua jin, sian jin tu semua, kan? Seluar jin pun dah orang pakai. Betul. Jadi macam ni. Maknanya sebenarnya kita akan tengok konsep sakit. Sakit pun ada konsep dia. Makna benda perkara punca yang berlaku kan. Dulu memang zaman dulu mungkin kita, sebelum didedahkan dengan ilmu-ilmu yang banyak kan, maknanya semua orang ingat orang sakit jin. Tapi sekarang ni kita dah didedahkan dengan beberapa benda, perkara-perkara yang kita boleh rujuk. Maknanya tak semestinya sakit ni adalah sakit gangguan jin, sihir macam-macam. Kita tak nafikan sihir memang ada. Dan saya memang bidang ni lah. Saya memang bidang, insyaAllah saya bidang sihir ni. Bukan bidang sihir, bidang untuk merawat sihir lah. Bidang sihir bahaya kan. Oh, sihir. Takut saya dengar. Tantau Fik lah. Jadi sihir cabut lagi. Jadi benda tu maknanya kita percaya bahawasanya benda ni wujud. Itu hukum ghaibiyat tu, benda yang ada. Cuma kita tak boleh nafikan juga. Tetapi kita kena tahu perbezaan. Dan kita kena tahu ni adakah ini fizikal ataupun spiritual. Dan kita ni Allah berikan otak Fik. Allah berikan anugerah fikiran untuk kita berfikir dan kita boleh membezakan di antara sihir ke, jin ke apa ke ataupun fizikal. Cerita bagi saya lah. Tu sedikit penjelasan Ustaz berkaitan dengan isu anxiety bukan sampuk kan. Kalau sikit-sikit berkaitan dengan kalau ada masalah mesti akan kaitkan dengan jin. Jadi menurut perspektif sebagai kaunselor Fik, apa menurut ni? Kalau tanya saya Ustaz kan, sebelum saya menjawab soalan Ustaz tu, ialah kita faham kan hari ni kita punya kehidupan kita dulu ialah dulu mak nenek kita mungkin monyang kita Ustaz kan, duduk di kampung kan. Jadi hospital masa tu tak banyak kan. Doktor pun tak ramai kan. Bersalin pun pakai bidan kan. Dulu ada istilah bidan kan. Tapi kena tahu kan maksudnya bila sebut jin ni ialah biasa kita akan jumpa dengan Tok Bomoh Tok Bomoh kat sini maksudnya Tok Bomoh yang guna jin ya. Tok Bomoh yang kalau orang Kelantan Tok Bomoh dia masuk lain pula Ustaz kan. Betul kan? Mana orang lama-lama dia panggil Tok Bomoh ni ustaz-ustaz juga. Ustaz juga, Tok Bomoh juga. Tapi kita masuk kat sini Tok Bomoh kita kat sini adalah mereka yang menggunakan perantaraan jin. Jadi orang dulu memang dia tak ada banyak sangat maklumat. Ialah pengetahuan dulu negara kita pun miskin kan. Dijajah oleh British. Kemudian dijajah oleh Jepun kan. Kehidupan kampung macam tu lah. Maksudnya istilah kais pagi makan pagi kan. Kais petang makan petang. Macam tu kan. Jadi satu masa dulu ada masalah je mereka ialah selain jumpa Tok Penghulu, jumpa Tok Bomoh lah. Itulah cara kaedah yang ada pun. Demam Bomoh kan. Jadi, sakit gigi Bomoh. Betul. Dan Bomoh masa tu macam-macam pun dia mengurut pun Bomoh kan. Segala-galanya lah. Walaupun guna herba pun Tok Bomoh kan. Jadi mungkin dah terbiasa agaknya budaya tu dah jadi tabu dalam masyarakat kan. Jadi bila dia nak membesar tu dia jadi sukar nak buang tabiat ataupun amalan jumpa Bomoh tu. Dia jadi tabiat sangat kan. Jadi bila saya start pada saya lah pula kan. Maksudnya nak pertikaikan Bomoh tu satu perkara lah. Tapi saya cuba elak lah untuk nak cari pasal dengan Bomoh kan. Jangan santau Fik, orang tahu. Nanti dia test kat kita pula kan. Tapi nak bagi tahu isu Bomoh ni macam ni lah tuan-puan ya Ustaz ya. Maksudnya kita sekarang ni nak mengubat orang, kita nak buat selesaikan satu masalah, nak ubat yang dengan cara lebih berkesan.
Kita nak cara yang lebih berkesan. Bukan kita kata bomoh tak berkesan. Ya. Tak. Cuma kita nak lebih spesifik. Yang lebih berkesan. Bukan. Kan? Memang ada kalanya memang satu masa kalau kita terseliuh, memang kita kena cari orang yang bomoh untuk urut kan. Bomoh urut panggil. Bomoh urut orang kata kan. Sakit perut pun kan. Sebagainya. Tetapi ada masa kita perlukan kajian kan. Sebab Tok Bomoh ni tak boleh scan, tak ada x-ray kan, tak buat ujian darah, tak boleh buat ujian kencing kan. Tak ada ujian das. Kan? Nak scan apa isu sebenar apa yang dalam badan kan. Ya, betul. Tak ada teknologi tu kan. Teknologi betul. Dan kita tengok Tok Bomoh ni tak dapat nak selesaikan masalah perkara yang berkaitan dengan kesihatan kan. Dia bukan bidang dia. Dia rasa macam main agak-agak aja kan. Tak ada saintifik, tak ada data dan sebagainya. Jadi sebab itulah bila kita bercakap tentang soal bomoh ni, nak jumpa dengan bomoh ni, tuan-puan kita kena hati-hati Ustaz ya. Maksudnya kalau boleh orang yang kita nak jumpa, sama anxiety Tok Bomoh ni tak ada ilmu ni. Betul? Isu psikiatrik ni dia bukan bidang dia. Bukan bidang dia. Dia tak jumpa kan. Pattern nampak macam sama. Macam-macam nangis-nangis kan. Tak tidur malam. Tak tidur malam. Kan dia sedih je menangis. Nampak macam kena sampuk. Tapi sebenarnya bukan kan, sebab dia tak ada pengetahuan yang baru. Kita pun tak tahu institusi bomoh kat macam mana kan. Belum masuk lagi. Tak ada siapa pun audit bomoh tu kan. Jadi kalau hospital ni kita ada lah badan ataupun orang kata pertubuhan yang boleh audit doktor-doktor ni kan. Kalau dia buat silap ke, dia buat salah dan sebagainya. Jadi kita yakin kan, dan ada bukti, ada data-data sel, ubatnya, semua kita tahu kan. Boleh ditunjukkan. Teknik cara fikir. Cara berfikir. Betul. Betul Ustaz ya. Baik Ustaz, kemudian kenapa agaknya macam manalah kita nak nasihat kepada kita punya teman-teman ya, mungkin dia diri sendiri, mungkin dia punya kawan, mungkin ahli keluarga dia ada anxiety, dia ada sakit, tetapi kita nak galakkan dia supaya jumpalah profesional yang betul. Bukan jumpa bomoh. Macam mana tu Ustaz? Dia sebenarnya balik kepada yang sebelum ni kita pernah cerita yang video sebelum ni, tengok kenali anxiety betul macam mana. Kenali penyakit kita, kena tahu dulu kita macam mana. Simptom kita macam mana, kan? Kita tak boleh kata kita sakit perut pergi makan ubat batuk. Tak boleh. Kan? Kita sakit kepala pergi makan pergi makan kicap. Tak boleh. Jadi kita kena tahu. Okey, simptom aku macam ni dan mungkin dia sebelum kita jumpa, kita tak salah untuk kita berikhtiar. Sekarang ni walaupun tak ada bomoh, sekarang ni dia ada pusat-pusat rawatan yang profesional yang lain, kan? Tapi kita kena berbalik kepada penyakit ni terletak di mana. Contoh kalau anxiety tak ada jumpa perawat-perawat yang bukan profesional, bukan bidang dia, kan? Boleh pergi ambil air penawar boleh, tapi kita kena lebih kita kena tahu benda-benda yang okey, aku sakit apa? Oh, sakit ni. Okey, ini anxiety kot. Ini anxiety rasanya. Jadi jumpa pihak profesional. Kan? Jangan kita tak adalah aku ni gangguan terus kita declare kita gangguan. Kadang-kadang bila kita pergi jumpa pusat rawatan ataupun kita pergi mana-mana pusat apa-apa, kita bercerita, saya rasa saya kena gangguan. Kan? Saya banyak kes dapat itu. Maknanya sebelum saya sebut dia dah cerita dah. Okey. Dia dah cerita dah. Saya ni gangguan Ustaz, tak tidur malam semua kan. Bila saya kata, ni, awak ni bukan gangguan ni, awak ni anxiety. Haish, mana ada Ustaz? Saya dia pula kata saya mana ada. Bukan kita yang cakap. Jadi kita wajib kita kena kenali apa masalah kita. Masalah kita macam mana. Gangguan macam kalau kita baca, jangan kita masalah kita banyak guru fake dengan Google. Facebook. Tengok macam ni, ni tak tidur malam. Ini sihir ni. Kan? Sihir pemisah ataupun sihir apa macam-macam ni pun dah. Sihir pelalau lah apa macam. Ataupun tak tidur malam macam-macam. Jadi benda tu kita kena check, aku sakit macam, kena baca. Kalau kita boleh baca tentang gangguan ni, cuba baca tentang anxiety. Kan kalau nak berguru, kalau dia bukan guru, kita buat kajian, baca apa anxiety. Aku ni macam ni kan. Aku anxiety ni bukan selalu je ni. Ni bukan gangguan. Bila kita tahu penyakit tu di mana dan di mana letak dia, baru kita boleh jumpa dengan orang yang menguruskan kes tu. Tapi jangan malulah. Sebenarnya fake issue dia jangan malu untuk mengaku. Jangan malu untuk aku tersakit. Itu paling penting. Tu bagi saya lah. Betul. Kalau bagi Taufik juga macam mana? Betul lah. Dia kita nak kata penyakit anxiety ni dia memang kesian kan. Maksudnya kita pun itulah tadi Ustaz manusia ni unik Ustaz
Manusia ni unik. Kita hari ni kita bercakap tentang kita hantar robot pergi planet kan. Kita cerita toilet dekat Korea pun canggih kan. Kita pergi masuk toilet pun, toilet tu boleh urut lagi kan. Saya dah pergi. Kan? Tapi hari ni kita masih lagi fikiran jumpa Tok Bomoh kan. Berfikiran yang style lama juga kan. Tak nak berubah kan. Jadi kita apa nama tu nasihat lah. Maksudnya betul kata Ustaz dia tadi. Maksudnya kena ada ilmu kan. Kena ada ilmu berkaitan dengan anxiety. Juga kena ada ilmu berkaitan dengan sihir. Tak perlu pun kadang-kadang nak belajar. Lagi belajar bayar-bayar semua tu. Berbayar-bayar kan. Tak perlu. Tak perlu pun kan. Lainnya jumpa je dengan pakar. Dan sebenarnya pun kalau kita nak jumpa ustaz ke apa pun kan, nak halau jin pun, kalau kita pandai baca Fatihah pun sebenarnya settle dah tu dah Ustaz. Settle, betul. Kan? Cuma kalau tak settle lah, itulah ceritalah. Betul. Tapi kalau macam perlukan sakit yang memang agak kritikal tu, yalah kita serahkan kepada pihak yang pakar macam doktor pun. Ha. Kalau kita tahu makanan apa yang menyebabkan kita senak perut kan, kita pun boleh settlekan sendiri kan. Betul. Sesama ke demam kan, lurus. Tapi Dia sama macam tu Afiq, doktor. Sebab tu doktor ada bidang tu, pakar tulang. Betul. Ada pakar psikologis, Mata, ada pakar mata, atau doktor psikiatris, doktor pediatrik. Macam juga macam ustaz juga, kalau dia betul ada pusat rawatan pun dia ada bidang-bidang dia, bukan semua sekaligus tak boleh. Kan, dia setiap orang dia ada bidang masing-masing. Betul. Jangan kata ustaz. Kenapa tak boleh buat? Jangan macam tu. Kata doktor. Doktor ni doktor gigi. Tak suruh pergi buat operation. Mati nanti Fik. Dia buat kan. Jangan terlalu gantung kan. Tu kalau gantung. kita bergantung dengan Tok Bomoh ni, tu yang jadi macam tu kan. Betul. Dan sukar kita nak cari Tok Bomoh ataupun perawat yang betul-betul jujur. Yang mengaku bahawasanya dia tak tahu. Dia itu tak sebenarnya. tahu. Itu paling penting sebenarnya. Dia paling mudah pun macam-macam lah dia buat. Ini semuanya jin. Kesian Kesian jin ya. Dia kesian tak buat pun dia kena juga kan. Betul. Sebab saya dah jumpa banyak pesakit Fik. Yang kadang-kadang dah habis beribu-ribu Fik. Sebab dia kata gangguan-gangguan. Sedangkan rupanya dia depressed ataupun anxiety. Ataupun sampai ke tahap bipolar. Tu yang tu bahaya tu. Betul. Tu kata jin ni minal jinnati wan nas kan. Jin dalam kalangan manusia kan. Tu tadi sebenarnya Tok Bomoh ni adalah jin dalam kalangan manusia kan. Dia merosakkan manusia. Bukannya untuk nak baiki manusia Ustaz ya. Baik Ustaz, kemudian kita apa lagi agaknya kita kena bagi tahu dekat teman-teman di alam maya kita lah berkaitan dengan isu ni Ustaz. Dia sebenarnya kalau nak cerita sampai esok tak habis sebenarnya Fik. Tapi sebenarnya berbalik pada kisah ni, maknanya kita kena sama sekarang kita kena banyak membaca. Banyak mencari ilmu dan banyak kita kena tahu. Banyak kena tahu. Dan jangan kita main rasa. Saya rasa macam ni. Saya rasa tak boleh. Kena ni. Sebab banyak di kalangan sekeliling kita yang sekarang ni yang menghadapi masalah-masalah menifik. Kalau kita tak ada mungkin keluarga kita. Kalau tak ada mungkin saudara kita, mungkin kawan sahabat-sahabat kita yang kena benda ni. Jadi kita kena bantu dia untuk kita baca supaya kita dapat tahu okey ni masalah apa. Dan kalau boleh jangan buat sendiri. Jangan boleh buat sendiri tapi kena tengoklah. Maknanya jangan tiba ni tak boleh. Kita kena bawa, kalau betul ada di sekeliling kita yang ada ni, uruskan dengan betul. Boleh bawa ke pusat-pusat ni perkhidmatan profesional lah kan. Macam ni ke pakar kaunseling kan, kaunselor yang berdaftar kepada hospital kali ni, ataupun ke pusat-pusat rawatan yang menyediakan benda-benda ni, bahagian-bahagian ni. Jangan kita main langgar je tak boleh. Itulah kesian kadang-kadang saya pernah jumpa satu kes Ustaz satu keluarga ni ialah kebetulan mak dia tu memang anxiety kan. So dia punya ayah dia memang percaya sangat dengan benda-benda berkaitan dengan jin ni kan. Jadi satu masa masa dia tengah sakit, tengah sedih, meraung, orang anxiety ni dia sedih tu, menangis tu, tiba-tiba kucing terjatuh daripada bumbung kan. Macam mana dengar kisah tu Fik? Jangan dengar itu Fik. Kan. Betul lah, ini mesti ada orang yang buat benda Pukul 1 pagi tu. Dengan keluarga kita. Tengah malam tu. Tengah malam. Tengah malam tu. So bila kita selidik kan, kita faham, cuba memahami kan. Rupanya iyalah, rumah dah lebih 30 tahun kan. Bumbung pun memang dah bocor lah, dah memang dah reput dah. Kebetulan kucing tu besar sikit, memang jatuh lah. Sampai hilang selera makan tu. Hilang selera makan. Takut tadi kan. Kesian maksudnya orang yang macam ni kan. Dah lah kawan tu anxiety, ditambah-tambahkan lagi
nak mengesahkan bahawa ini memang perkara disebabkan oleh orang jin ataupun orang khianat dan sebagainya kan. Ini kesian kan kat sini. Atau perlu benda ni perlu fantasi ni kita perlu ubah. Sebab apa kita yang boleh bantu untuk orang ni ubah. Kalau kalau kita percaya bukan mana benda sampai bila? Sampai teknologi terkini macam mana pun kita tetap sama kan? Ya, betul. Sekarang ni macam sekarang ni. Saya kalau kita duduk di rumah, tiba-tiba boleh kontrol guna handphone. Kalau ni ni benda ni jin ni boleh jin kan? Betul. Sedangkan benda tu dah teknologi. Bagi juga pemikiran kita harus ubah cara pemikiran kita, ubah cara hidup kita, ubah cara penggunaan kita. Ada tempat-tempat yang memang kita perlu jumpa perawat dari segi perawat yang ni lah, perawat spiritual. Ada benda macam kalau gangguan apa semua dah settle, dah check semua gangguan, dah check semua, dah bagi pediatrik, check dengan doktor semua tak ada apa. Mungkin kita boleh cuba cara ni. Tapi yang penting kita kena, bagi saya kena betul-betul, sebab saya banyak jumpa kes kadang-kadang kesian. Ada kes ni kita keluar tajuk sikitlah. Ada kes yang perut besar. Okay. Bila perut besar Fik, nanti kita masuk tajuk nanti yang akan datang ni kan. Bila perut besar ni dia orang kata busung. Santau angin lah apa semua. Dah sampai tahap sikit jumpa kita, saya kata apa? Ni kak, ni bukan gangguan ni bukan gangguan kak, ni masalah hati, masalah kanser. Tak percaya. Sampai dah tahap dah lebih, tahap tinggi nak buat, bila pergi hospital dah tak ada harapan dah. Dan sampai tahap tu sanggup tak nak pergi. Jadi kalau boleh itulah kita kena ubah corak. Tolonglah sahabat-sahabat, kawan-kawan, kalau jumpa orang di sekeliling kita yang macam ni, tolong ubah persepsi dia. Bantulah dia, jangan sampai dah teruk baru nak ni. Sebab selalu benda ni dah sangat teruk baru kita nak usaha cara doktor. Susahlah. Kita tak nafikan kelebihan masing-masing. Doktor ada cara doktor, cara perawat ada cara perawat. Tetapi kita kena seimbang. Kita kena faham konsep dan kita tahu tempat di mana terletak tu, insya-Allah. Betul saya, masya-Allah kan. Dekat saya pula, saya menasihat kepada teman-teman kita yang mendengar bersama-sama dengan kami ni, apa-apa pun you kena accept kan, terima tadi kan. Terima bahawa you sakit anxiety bukan disebabkan oleh sihir tu. Yang kedua, ilmu tu tadi. Mana-mana pun kita bagi tahu, mana-mana slot pun kita akan bagi tahu, ilmu tu sangat penting kan. Yang ketiga tu tadi, perlu belajarlah cara untuk kita ubah cara berfikir, cara kita reaksi kepada sesuatu peristiwa kan. Jadi kalau macam mana tuan-puan yang tak tahu, saya nak berubah tapi saya tak tahu cara dia, jumpalah dengan pakar-pakar kaunseling, insya-Allah akan bantu tuan-puan ya, bagaimana untuk kita mengubah cara berfikir, cara kita bertindak. Sebab bila kita belajar ataupun mengubah cara berfikir dan bertindak, insya-Allah kita akan hidup dalam keadaan emosi yang sangat tenang dan sangat sejahtera ya Ustaz ya. Jadi tuan-tuan, untuk tuan-tuan, insya-Allah kami tuan-tuan kalau jika ada masalah boleh juga hubungi kami lah. Kita sekarang ni kita di rumah Prihatin di Grand Season Hotel Ya, Hotel Grand Season Hotel. Boleh hubungi hotline yang telah disediakan oleh pihak Rustia. Dan kita buat temu janji insya-Allah, sama ada nak jumpa Ustaz Nabil ada, nak jumpa saya sebagai kaunselor pun boleh, ataupun rakan-rakan kaunselor yang profesional yang lain pun anda boleh dapatkan perkhidmatan lah. Okey Ustaz, saya cukup untuk hari ini. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi yang akan datang insya-Allah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.